Sebagai membuat satu kesimpulan tuan-puan, Ustaz rujuk kepada persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-18 yang bersidang pada 14 Mei 1980 telah membincangkan pernikahan dengan perempuan kitabiah dan memutuskan. Apa dia? Pertama, pernikahan orang Islam dengan perempuan kitabiah bukan asli, adalah tidak sah mengikut mazhab Syafi'i. Jadi, sama ada kita nak makan sembelihan mereka ataupun nak berkahwin dengan perempuan kitabiah, perempuan ahli kitab, tetapi yang bukan asli. Yang bukan asli ni sebagai masa sebutlah, yang tak bertemu dengan nasab keturunan Nabi Yaqub AS adalah tidak sah dalam mazhab Syafi'i, dan inilah pandangan yang paling kuat dipegang oleh kebanyakan para ulama. Kalaulah boleh, ia akan menimbulkan fitnah yang sangat besar. Orang Islam murtad, terus ahli kitab, boleh kahwin, boleh makan. Jadi, apalah artinya perbincangan pada satu sudut yang lain? Fiqh menyebut bahawasanya bila berlaku murtad pasangan, maka akan fasakh, terbatal perkahwinan tersebut. Yang kedua ialah pernikahan seperti itu, pernikahan orang Islam dengan perempuan kitabiah bukan asli, yang telah dilakukan pada masa yang lalu, harus mengikut pendapat setengah ulama, dengan syarat jika pernikahan itu diakadkan mengikut Islam dan keluarga itu hendak hidup secara Islam, termasuk pendidikan anak-anak. Jika tidak dilakukan demikian, maka perkahwinan itu hendak dibatalkan. Maka keupayaan suami menjadi illah, sebab kepada keharusan berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Jadi tuan-puan, ialah nak memberitahu bahawasanya poin yang saya sebut di sini, hatta kok kata boleh. Okey Ustaz, saya nak berkahwin dengan perempuan ahli kitab ni. Saya dah scan tengok keturunan dia. Memang keturunan dia jalur naik ke atas tu ialah daripada keturunan Nabi Yaqub. Jalur yang ke keturunan 45 tu cabang-cabang dia keturunan Nabi Yaqub AS. Boleh tak Ustaz saya nak berkahwin dengan dia? Boleh. Kamu wahai si laki boleh. Tapi ingat, mesti ada fikrah dakwah. Mesti dengan nawaitu, aku berkahwin dengan perempuan ini, aku nak dakwah dia. Nak dakwah dia supaya akhir sekali dia peluk Islam. Bukannya mati dalam keadaan Nasrani Kristian. Kalau tidak, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Suami masuk syurga, na'udzubillah, isteri masuk neraka. Dan diizinkan oleh syarak untuk apa? Untuk suami itu berkahwin dengan, untuk seorang lelaki itu berkahwin dengan perempuan kitabi, mengambil kira illah ataupun sebab bahawasanya si suami akan berdakwah kepada si isteri. Dengan erti kata lain tuan-puan, kalaulah si lelaki itu nak berkahwin dengan perempuan kitabi Nasrani, dia sendiri pun dari segi hidup beragama tunggang langgang, ke tepi ke kanan, tidak istiqamah, ibadatnya ke laut perginya, maka tetap tidak boleh. Kau saya lelaki Ustaz. Walaupun kamu lelaki. Sebab apa? Kamu tidak ada wibawa sebagai seorang suami. Jadi Islam menetapkan bahawa suami lelaki itu boleh mengambil kira illah. Apa illahnya? Dengan harapan kamu bila peluk Islam, bila kahwin dengan dia, kamu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai seorang lelaki mesti dakwah, pujuk, rayu, berikan pengajaran agama supaya dia ni akhir sekali peluk Islam. Itu sebab buktinya apa dia? Buktinya sebaliknya. Sebaliknya ialah perempuan Islam sama sekali tak diizinkan oleh syarak untuk berkahwin dengan lelaki kitabi. Seorang perempuan muslimah berkenanlah kepada Mak Saleh, kepada seorang Kristian, dan dia scan tengok, Kristian ini ada susung galuh dengan Nabi Yaqub, maka boleh tak saya nak kahwin? Biarpun ada susung galuh dengan Nabi Yaqub, tapi awak tu perempuan. Bila berkahwin, siapa yang al-ghalib, siapa yang al-maghlub? Siapa yang mendominasi siapa dia? Biasanya lelaki yang menguasai perempuan, suami yang menguasai isteri.
Isteri kata, abang, jomlah kita baca Quran, tinggallah kitab Injil. Taklah. Kamu yang kena tinggal Quran, kena baca kitab Injil. Kan kacau jadinya. Itu sebab Islam meletakkan ketetapan syarak apa dia? Tidak boleh sama sekali untuk perempuan muslimah berkahwin dengan lelaki kitabi, Kristian. Saya tak sebut Yahudi sebab Yahudi ni dia taksub dengan keturunan dia. Hatta kok kata lelaki Islam boleh berkahwin dengan perempuan kitabi dengan syarat bahawasanya dia ada seorang berwibawa untuk membimbing isteri itu ke jalan yang benar. Itulah memeluk agama Islam. Itu maksudnya. Dan yang ketiga apa dia? Pernikahan suami isteri Kristian kemudian masuk Islam, maka pernikahan dikira sah dengan syarat kehidupannya mengikut Islam. Ini ialah implikasi kepada perkahwinan lah. Yang ni katakanlah pasangan itu sama-sama Kristian, kemudian mereka pun peluk Islam bersama-sama. Apakah perlu dibuat akad nikah sekali lagi? Tak perlu. Tak perlu memadai dengan akad nikah yang terdahulu, maka bismillah, dia boleh terus hidup sebagai seorang Muslim dengan cara hidup Islam. Janganlah pula peluk Islam tapi masih kekal pergi ke gereja, sembah cross Kristian whatever, maka itu tak diizinkan oleh syarak dan tak sepatutnya berlaku.